Kalau dari segi work rate, dari segi mobility, pemain kita perlu dipuji. Cumanya kalau ditambah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Bertemu saya pula kali ini untuk sesi review perlawanan pertama untuk kelayakan Piala Asia Bawah 23 2024 di Qatar nanti. Harimau Malaya Bawah 23 menentang pasukan Bangladesh. Okey, atas kertas sebelum kita bermula, pastinya ramai yang menjangkakan perlawanan ini akan menjadi perlawanan yang mudah di mana kita boleh dapat mata penuh dan banyak jaringan yang dihasilkan. Tapi sebaliknya berlaku di atas padang. Bukanlah kita kata kita gagal, tapi permainan mungkin tak seperti yang diharapkan. Kita agak struggle dan bagi saya game ni menunjukkan kita belum settle down. Kita tengok daripada first half, kalau kita boleh tengok pergerakan mula-mula agak seimbang, agak perlahan. Kedua-dua pasukan mencari poin-poin, mencari keserasian. Malangnya sampailah ke separuh masa pertama tu kita gagal memecah kebuntuan. Walaupun ada jaringan pada minit ke-42 dari Alif Iqmarizal, gol tersebut dibatalkan kerana offside. Tapi yang mungkin merisaukan aku pada separuh masa pertama tadi, bila setiap kali Bangladesh menyerang, nampak lebih sistematik dan nampak lebih bahaya walaupun hanya sekali-sekala. Berbanding kita yang kerap pegang bola, tapi kita juga kerap hilang bola. Ini sesuatu yang perlu dilihat dengan lebih mendalam lah. Untuk second half pula, kita bermula dengan lebih fokus. Aku rasa of course Coach Ella dah banyak bagi penekanan kepada kerja-kerja menyerang dan juga nasihat-nasihat yang perlu dilakukan. Aku rasa mereka ambil dan second half nampak boleh katakan main sebelah padang lah. Kita yang banyak menyerang, kita yang banyak pegang bola. Cuma pada awal second half pun tak nampak sangat perbezaan. Perbezaan yang paling ketara bila kemasukan pemain Umar Hakim dan juga Fergus Tierney, yang kat situ nampaklah dia punya cantik pergerakan. Yang bagusnya, yang aku boleh bagi kredit sebenarnya, sebelum kita dapat gol tu, kita tak putus asa, kita tak berhenti untuk mencuba. Itu satu titik poin yang aku rasa perlu diberikan kredit. Malangnya, apa yang berlaku pada separuh masa pertama berulang di separuh masa kedua, iaitu hantaran yang tidak kemas, kebuntuan idea dan juga mungkin komunikasi yang kurang antara pemain. Dan bila dua pemain yang saya cakapkan tadi dimasukkan, nampak ada lebih variasi. Dan buktinya ada beberapa peluang dihasilkan, percubaan dari luar kotak penalti juga dihasilkan. Dan akhirnya pada minit ke-82, percubaan berani daripada Alif Izwan memecahkan kebuntuan, menjaringkan gol pertama, menewaskan penjaga gol Bangladesh. Aku boleh bagi kredit pada jaringan ni atas keberanian dia dan gol ni memang cantik. Sepatutnya kalau percubaan macam ni dapat dilakukan lebih banyak, mungkin akan lebih banyak gol dapat dihasilkan. Sebab aku tengok keeper Bangladesh pun tak adalah steady sangat. Dan selepas tu yang bestnya kita terus, walaupun dah skor 1, kita tahu perlawanan ni adalah peluang terbaik untuk kita dapatkan jaringan yang tinggi. So kita keep on pushing untuk cari gol dan cari peluang. Kemudian kita berjaya pada minit terakhir. Hasil kesilapan mungkin pada pasukan Bangladesh yang terlalu excited untuk menyerang. Kita dapat counter attack dan dapat kepada Fergus Tierney yang memang seorang yang tenang. Dia memang composure dan juga dia ada kekuatan fizikal lah. Dia dapat beat pertahanan terakhir Bangladesh sebelum menjaringkan gol yang kedua. So, tamat perlawanan 2-0, kemenangan berpihak kepada pasukan Harimau Malaya Bawah 23. Apa poin positif yang kita boleh ambil dari permainan ini? Aku melihat, macam yang aku cakap tadi, pemain kita tak berhenti mencuba. Kalau dari segi work rate, dari segi mobility, pemain kita perlu dipuji. Cumanya, kalau ditambah dengan kekemasan passing, idea-idea serangan yang bervariasi dan juga mungkin komunikasi yang lebih baik, pasti lebih banyak lagi peluang dan jaringan yang dihasilkan. Ingat ya, perlawanan pertama ni lawan Bangladesh, sepatutnya inilah peluang kita golkan banyak. Belum lawan tim yang terkuat nanti Thailand. So ini kita jadikan percubaan. Mungkinlah game pertama kita ambil, kita terima alasan belum settle down. Tapi lepas ni perlu bekerja keras. Aku nak namakan dua orang pemain yang pada aku boleh menjadi penentu pada perlawanan seterusnya, iaitu Muhairi Ajmal dan juga Alif Izwan. Muhairi Ajmal memang bukan game dia hari ni. Banyak passing yang tak sampai, banyak juga idea yang tak dapat dikeluarkan. Cumanya dari segi work rate dan mobility, dia adalah tonggak utama. Dia ibarat enjin. Mungkin kalau rakan di sebelah lebih banyak berkomunikasi bagi idea untuk apa yang dilakukan, mungkin dia akan dapat buat lebih cemerlang pada game akan datang lah. Dan Alif Izwan,
ketenangan dia, intelijen dia dalam bermain sangat diperlukan. Mungkin next game kalau Luqman Hakim boleh main ataupun ada gandingan yang lebih dekat dengan dia, mungkin lebih banyak yang dia boleh lakukan. Dua pemain ni pada aku perlu diberikan lebih peluang dan diberikan lebih penekanan oleh coach untuk diorang lebih jauh ke depan. Aku rasa satu lagi perubahan yang mungkin boleh membantu pasukan kita untuk next game adalah tempat Saiful Jamaluddin mungkin boleh diisi oleh Noah Lane. Itu yang kita nak tengok, kekuatan di tengah tu. Kalau dapat jadi tonggak tengah, jadi pasak tim kita di tengah Noah Lane, aku rasa lebih mudah untuk kita bergerak ke hadapan. Itu saranan sebagai seorang peminat sahaja. Kalau ada yang tak bersetuju, silakan bagi pendapat anda. Dan apa pun, kita akan terus sokong skuad bawah 23. Kita sokong skuad El Avarasan tanpa prejudis. Kita akan doakan pasukan kita mara ke pusingan seterusnya. Lepas ni lawan Filipina dan sebelum menentang Thailand, jadikan perlawanan menentang Filipina ini sebagai medan terbaik untuk asah kebolehan kita sebelum berentap menentang Thailand, perlawanan hidup mati kita. Okey? Jumpa untuk review seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye.